saya rasa wajar kenaikan OPR ni, tapi untuk peminjam barulah. Kalau peminjam lama ni sangat tidak wajar sebab dia akan membuatkan lagi orang lain. Kita dengan baru lepas PKP ni nak naik balik ekonomi, nak buat OPR lagi. Bagi saya, kenaikan di dalam OPR menandakan bahawa faedah pinjaman-pinjaman saya juga turut meningkat. Ia maksud bayaran angsuran bulanan untuk pinjaman saya, pinjaman kereta, rumah dan pinjaman peribadi juga turut meningkat. Ini adalah bebanan tambahan kepada diri saya. Apatah lagi pada harga sekarang, barang-barang juga turut meningkat. Sedikit sebanyak meletakkan tekanan kepada saya dan keluarga. Saya seperti juga insan-insan lain mempunyai pinjaman commercial bank, few loans, housing loan, car loan dan juga personal loan. Dan saya terpaksa membayar bulan yang lebih sekarang sebab oleh kenaikan OPR. Kenaikan OPR ni adalah tak baguslah untuk rakyat, kerana dia akan memberi lagi beban kepada rakyat untuk membayar balik kadar faedah pinjaman yang rakyat dah buat dekat bank. Baik, kita telah dengarkan segelintir daripada mereka mengatakan ataupun luahan hati mereka apabila mengetahui OPR dinaikkan lagi. Jadi saya percaya itu antara mereka yang ada pinjaman rumah, kereta, peribadi dan sebagainya. Saya tekankan bebanan tambahan kepada mereka. Jadi hari ini segmen soal wang yang ada pada setiap hari Jumaat, kita akan mengupas isu ekonomi dan juga kewangan. Dan hari ini kita akan buka isu berkenaan kadar OPR meningkat. Kenapa isu ini berlaku? Kenapa OPR meningkat dan meningkat lagi? Kita nak terus bersama dengan pakar ekonomi kita juga, boleh katakan penganalisis ekonomi, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid, Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Doktor dah dengar beberapa luahan hati bagaimana betul. Itu memberi bebanan yang tinggi kepada mereka. Apatah lagi sekarang ni, Doktor, kita berdepan dengan isu ekonomi, bekalan minyaknya dengan barang, kos hidup yang tinggi, barang naik, semua naiklah inflasinya. Betul. Jadi ini satu lagi tambahan, OPR meningkat akan memberikan kesan juga kepada mereka. Sebelum tu, saya percaya masih ramai lagi yang tidak mengetahui apa itu OPR. Jadi mungkin doktor boleh mulakan, terangkan secara jelas, terangkan secara mudah sebenarnya untuk pemahaman kami dan juga penonton MHI, apa itu OPR. Okey, terima kasih Fariha. Okey, sebenarnya OPR ini adalah apa dipanggil sebagai kadar dasar semalaman. OPR yang merupakan sebagai penanda aras kepada dasar moneteri yang ditadbir oleh pihak Bank Negara Malaysia. Apa itu dasar moneteri? Secara umumnya, dasar moneteri ini berkenaan dengan pengurusan kawalan bekalan wang di dalam sistem ekonomi tersebut. Dan perkara ini ditadbir oleh Bank Negara Malaysia dan diterjemahkan melalui, orang kata tu, kalau kita nak tahu pendirian Bank Negara Malaysia itu, kita akan melihat OPR ni tadi. Yeah. Okey, sekarang ni OPR ni sebenarnya telah dinaikkan 2.25% sekarang ni. Tetapi kalau kita ingat balik, kalau kita lihat sejarah ataupun kadarnya sebelum berlakunya pandemik, kadarnya 3% tau. 3%, tinggi. 3%. Tinggi. Dan pernah kita mencapai paras tertinggi adalah 3.5% pada tahun 2006. Dan OPR ni bermula pada tahun 2004, April 2004, dan pada masa dia diperkenalkan kadarnya adalah 2.7%. Daripada 2004 tu dia naik sampai 3.5% pada tahun 2006. Dinaikkan tu kerana kata tu berlaku ekonomi yang begitu baiklah pada ketika itu. Kemudian apabila berlaku krisis subprima di Amerika Syarikat pada tahun 2007, 2008, 2009, paras OPR itu diturunkan daripada 3.5% itu diturun ke paras 2% pula. Kemudian bila ekonomi pulih daripada kemelesetan akibat dia krisis subprima itu, dinaikkan pula sehingga ke paras 3.25% pada tahun 2014. Lepas tu dia turun lagi 3% pada tahun 2016. Lepas tu naik balik 3.25 tahun 2018. Lepas tu dia turun lagi. Turun lagi sehingga ke paras 1.75% tu apabila kita menghadapi krisis COVID-19. So sebenarnya dia ada kitaran dia turun naiknya dan dia amat bergantung kepada situasi ekonomi pada ketika itu. Kebiasaannya apabila ekonomi menghadapi cabaran ataupun cerita kemelesetan ekonomi lah, OPR ni akan diturunkan. Maksudnya Bank Negara sedang mencuba untuk menambahkan kecairan
di dalam sistem ekonomi kita supaya berlaku pinjaman dan sebagainya dan mengaktifkan ekonomi kembali. Sekarang ni bila ekonomi dah pulih balik, kadar itu dinaikkan. Maksudnya bekalan wang dikurangkan sejajar dengan pemulihan ekonomi tersebut. Jadi sebenarnya bila OPR tu naik, dia menandakan bahawa ekonomi kita berada dalam landasan yang baik sebenarnya. Itu sebenarnya yang ramai yang tak faham kerana isu itu digembar-gemburkan sekali dengan isu kenaikan inflasi. Okey, satu lagi kita kena faham lagi dasar monetary ni yang mana pihak bank pusat dia kebiasaannya dua dia punya objektif dia. Mengurus pertumbuhan ekonomi, satu lagi memastikan kadar inflasi yang stabil. Jadi inflasi dah mula naik dan disebabkan pemulihan ekonomi tadi tu, terdapatnya berlaku inflasi disebabkan oleh faktor tarikan permintaan. Jadi perkara itu perlu dikawal. Jadi maknanya OPR ini naik untuk kita mengurangkan inflasi itu. Tapi Betul. bagaimana? Okey, mungkin ini kita kata OPR mungkin dari segi pakar ekonominya kita faham ini dasar yang perlu dilakukan antara usaha untuk mengurus inflasi negara, ekonomi dalaman domestik kita kan. Tapi bagaimana pula sekiranya OPR ini tak naik? Adakah impaknya kepada yang ni? Bagaimana? Ya, faham. Okey, kalau tak naik apa akan jadi? Bila tak naik, pasal OPR ni juga dia penanda aras bagi kadar pinjaman, kadar pulangan bagi pelaburan juga. Bila OPR tu dibiarkan rendah dalam keadaan ekonomi telah mula pulih, telah mula merancak kembali, maka akan terdapat kecenderungan manusia untuk mencari pelaburan lebih tinggi pula pulangannya. Kalau tengok alamat nak simpan kat bank rendah lah OPR, katakanlah hari itulah 1.75 kan. Dapat simpan kat bank tak sampai 2% pun. Inflasi pun dah lebih 2%. Jadi terdapat kecenderungan untuk kata cari pelaburan yang lebih berisiko tinggi pula dengan harapan nak dapat pulangan lebih tinggi pula. Bermacam-macam pilihan lepas tu nanti nak melabur dalam cryptocurrency ke, forex ke ataupun skim cepat kaya ke. Maksudnya dia akan menyebabkan satu tabiat yang negatif lah dalam ekonomi tersebut. Kerana ejen dalam ekonomi termasuk isi rumah, niaga, pelabur, maksudnya cuba mencari satu pulangan pelaburan lebih tinggi lagi. Kalau OPR tadi tu dibiarkan rendah ke kadar untuk tempoh yang berpanjangan. Itu yang sebenarnya kita perlu cakna juga sebenarnya. Okey. Dr. Syakir, kita sudah maklumkan 2 tahun tu memberi kesan yang sangat mendalam kepada rakyat khususnya B40 kan. Jadi bila kata 2 tahun tu kadang-kadang kita tadi doktor kata ekonomi baru nak pulih, dah nampak perkembangannya, pertumbuhannya tetapi tidak kepada B40 yang ada pinjaman rumah, kereta, peribadi dan sebagainya. Doktor, kesan segera peningkatan OPR ini, apatah lagi kita tahu OPR nak naik lagi. Akan naik lagi. Jadi bagaimana? Adakah ini sebab rakyat pun takut, kita pun takut kan? Kita mengharapkan turun, memanglah nak inflasi, tapi macam mana kita nak melihat kelompok golongan ini? Sebab betul. Kita nak melihat isu ni, dia perlu melihat dalam kerangka yang lebih luas lagi. Kalau kita cakap dasar monetary saja tak adil, tak betul tu. Sedangkan ada banyak lagi dasar-dasar ekonomi yang dijalankan oleh pihak kerajaan. Dasar berkenaan pendidikan, dasar berkenaan dengan orang kata tu kesihatan, dasar berkenaan dengan infrastruktur dan sebagainya. Akhirannya nanti rakyat akan menikmati kehidupan lebih baik, menikmati orang kata tu pendapatan lebih tinggi. Jadi itu sepatutnya dapat meningkatkan keupayaan dan juga kuasa beli mereka jugalah. Jadi dasar monetary hanyalah salah satu dasar dasar kerajaan yang mana dalam kes dasar monetary ni ditadbir oleh pihak Bank Negara Malaysia. Ada banyak lagi dasar sebenarnya. Jadi kita kena lihat kerangka yang lebih luas lagi. Dari segi kesan immediate atau kesan secara langsung tu terbagi pada dua lah. Satu kadar pinjaman, satu lagi kadar deposit. Okey, bagi kadar pinjaman pula ada dua lagi jenis. Kerana bagi yang mereka meminjam, ada yang kadar berubah, ada yang kadar tetap. Bagi kadar yang berubah tadi itu, memang kalau bagi pelanggan sedia ada, mungkin akan berlaku sedikit peningkatan lah dari segi pembayaran bulanan mereka. Bagi kadar tetap pula, ada kan tak ada kena-mengena lah, tak terkesan lah. Bagi kadar deposit pula, bagi deposit baru, mereka bakal menikmati orang kata tu pulangan yang lebih tinggi lagi. Jadi maksudnya dari segi pelaburan bagi mereka yang kalau ada duit lebihan nak simpan dalam bank, pulangannya lebih menarik lagi disebabkan oleh kenaikan OPR ni tadi. Jadi sebenarnya dia ada dua sisi yang perlu kita faham.
okey, mungkin ramai yang kata, "Alah, nanti naik OPR, susah lah macam mana." Okey, itu bermaksud bagi mereka yang menghadapi masalah kewangan ataupun menghadapi masalah keberhutangan yang tinggi dan sebagainya, apa yang patut mereka lakukan? Mungkin mereka perlu orang kata tu approach agensi counselling dan pengurusan kredit lah, AKPK, bagi AKPK, mendapatkan ya. macam mana nak buat dengan saya ni, macam mana, pasal nasihat yang mereka beri adalah percuma. AKPK ni juga di bawah agensi ditadbir oleh pihak bank negara juga. Jadi boleh mereka berjumpa dengan mereka, dapatkan nasihat macam mana nak menstruktur semula keuangan mereka. Jadi saya rasa ini perkara yang orang kata tu dikatakan sebagai literasi keuangan sebenarnya. Okey. Adakah secara kasarnya kita kena ikat perut sekejap untuk menyimpan ke bagaimana, doktor? Okey, isu ikat perut ni sebenarnya macam ni bagi saya, dalam apa-apa jua keadaan lah, ekonomi bagus ke tak bagus ke, kita memang kena sentiasa berhati-hati apabila kita berbelanja. Orang kata, kalau pepatah Melayu tu ukur baju dibajar sendiri kan. Saya rasa pepatah itu sangat-sangat relevan dan sangat orang kata tu valid untuk seluruh zaman. Jadi saya rasa amalan yang baik, amalan yang mementingkan kesederhanaan dan sebagainya sangat orang kata tu evergreen lah. Jadi tak perlu kata kalau jadi macam ni kita ikat perut. Tak, itu saya rasa sangat pendekatannya agak cetek lah. Jadi perlu melihat kerangka tu lebih luas lagi. Jadi di situ saya rasa ilmu berkenaan dengan keuangan tu sangat-sangat penting. Okey, saya nak tanya pandangan doktor. Salah satu daripada akhbar yang membincangkan berkenaan dengan isu OPR ini meningkat. Katanya ramai muflis jika OPR naik lagi. Okey, OPR kita tengoklah berapa saiz pinjaman dia. Kemudian berapa panjang pinjamannya. Saya ingatkan balik bila saya bercakap dengan kawan-kawan saya di Bank Islam, kalau pinjaman tu dalam sekitar 100,000 10 tahun, kenaikannya dalam sekitar RM10 je sebulan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya semakin besar pinjaman tersebut, semakin tinggilah dia punya impaknya tu. Kalau RM1 loan itu lebih tinggilah. Kalau RM100,000 RM10 cincai lah. Maksudnya naik lagi dalam RM100 lah. Tapi cuba fikir balik, kalau dah boleh pinjam sampai RM1 juta, maksudnya individu tersebut dalam keadaan yang baiklah kan, dari segi pendapatan. Jadi kita kena lihat. Dan bila saya juga berbincang dengan pihak bank negara dan sebagainya, golongan yang berpendapatan RM3,000 ke bawahnya, rata-ratanya mereka mempunyai pinjaman berkadar tetap, fixed rate. Jadi kalau kenaikan OPR ni sebenarnya tidaklah memberi kesan negatif secara keseluruhan. Jadi saya kira kita kena lihat, kena kupas isu ni berdasarkan data yang ada lah. Okey. Doktor, saya nak sentuh sikit berkenaan perbankan Islam. Sebab ada juga orang kata selalunya kalau kita ambil perbankan Islam ni, dia membantu juga. Jadi kalau jadi isu OPR naik ini bagaimana? Adakah ini antara alternatif kalau perbankan Islam ni ada caranya kan? Okey, dari segi kontrak pembiayaan memang dia kontrak yang Islamik lah. Tapi dari segi mekaniknya bergantung kepada macam saya cakap tadi, sama ada dia kadar berubah ke kadar tetap. Dari segi mekanismenya lebih kurang sama lah. Tapi dari segi akadnya, lepas tu dari segi ceilingnya pun ada. Maksudnya kenaikan OPR ni tak adalah sampai orang kata tu kalau tinggi sangat, dia ada had dia lah. Tapi apa-apa pun macam saya cakap tadi, bagi mereka yang rasa terbeban ataupun menghadapi masalah kewangan, satu pertama yang saya nasihatkan, jumpalah dengan AKPK ataupun setidak-tidaknya berjumpa dengan pihak bank. Untuk orang kata tu macam mana nak buat ni kan. Dan keadaan semasa kita dah lihat semasa zaman COVID itu macam-macam orang kata pihak bank cuba membantulah. Dan saya rasa amalan tu masih lagi berterusan. Maksudnya hubungan antara pelanggan dan pihak bank tu saya katakan lebih baik selepas berlakunya COVID-19. Dua-dua pihak cuba memahami permasalahan masing-masing. Jadi saya rasa perlu bersifat teluslah dalam mengisytiharkan kedudukan kewangan semasa mereka. Doktor, sebab doktor antara penganalisis ekonomi, saya boleh gelarkan doktor pun pakai ekonomi jugalah kan. Jadi bagaimana pandangan kalian berkenaan dengan sampai bila kami perlu berdepan dengan inflasi ni, kesihatan ekonomi kita ni? Dari segi inflasi ni banyak punca lah. Pertama, puncanya banyak daripada luaran. Berlaku orang kata tu kejutan di dalam ataupun gangguan dalam bekalan rantaian perniagaan, terutamanya di negara China. Kerana mereka mengamalkan COVID SIFA kan,
Dan kita pula banyak negara ni banyak berdagang dengan China. Jadi bila China mengamalkan zero COVID strategi ni, dia ada bagi kesan bagaimana barang-barang tersebut akan sampai ke negara kita lah. Itu satu. Kedua, peperangan di Ukraine. Dia memberi kesan kepada harga komoditi, terutamanya gandum. Kerana kita tahu negara Ukraine merupakan penggalan utama gandum, dan gandum banyak digunakan dalam penggunaan makanan kita. Jadi itu perkara orang kata tu luaran. Dari aspek dalaman pula, seperti saya cakap tadi, inflasi ni kebiasaannya ada 3 punca. Satu, faktor permintaan, faktor kenaikan kos, juga faktor inflasi import. Faktor disebabkan permintaan juga memberi kesan sebenarnya. Pasal ekonomi kita dah mula dibuka, kan? Kalau saya tengok, kalau saya lebih share lah data berkenaan trafik di airport di lapangan terbang untuk tempoh 5 bulan pertama meningkat ke paras hampir 500%. 500% kenaikannya tu disebabkan kenaikan pembukaan ekonomi. Jadi maksudnya berlaku satu ledakan permintaan yang tinggi. Jadi itu juga memberi kesan kepada inflasi. Baik. Doktor, terima kasih di atas perkongsian ni. Banyak kita dapat sikit kan. Panas sikit lah doktor ya. Terima kasih. Nanti kita jumpa lagi berkenaan OPR ni. Sebab kata nak naik lagi kan? Ya. Okay. Terima kasih Dr. Muhammad Affan Nizam Abdul Rashid, Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad.